Bina jenama anda bersama saya Linda On dalam jenama hari ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi dalam jenama hari ini. NK. Malam ni Linda, masih segar lagi dan semangat kita ni Linda. Yes. Dan NK selaku CEO Unlimited Dreams Senang Berhad, bersama saya kita berkongsi tentang macam-macam cerita Betul, Linda. penjenamaan produk anda. Itu yang paling penting tu. Kita ada perniagaan tapi orang tak kenal produk kita pun tak guna. No point, Linda. No point. Kalau pen yang saya pegang ni, dia memang gila bagus pen ni. Paling berkesan, paling hebat, paling bagus lah. Tapi orang tak kenal pen ni. Orang tak tahu sejauh mana pen tu boleh pergi. Betul tak, AK? What do you think about this pen? It's good. Tapi sejauh mana pen ni boleh pergi kalau tak diiklankan pen ni? Linda pakai seorang je lah agaknya. Kadang-kadang pen yang macam ni, pen saya ni pen murah je ni. Lagi, ini mungkin harga RM5. Ini mungkin harga 50 sen. Tapi di seharga 50 sen ni dia buat iklan besar-besaran. Dia bagi orang nampak brand ini brand terkenal. Faber-Castell. Apa ni? Ini lagi mendapat jualan yang tinggi. Sebab apa? Sebab cara dia brand, cara dia position, dia punya apa ni? Dia punya produk, perkhidmatan dan sebagainya, Linda. Jadi saya seronok juga bila Linda cakap pasal pen ni tadi. Sebab kadang-kadang kita punya pen, Linda tengok kalau ni. Beza dua pen ni. Linda punya pen ni sangat bagus. Betul. Tapi kalau saya bagus tengok dan murah. Bagus dan murah. Tapi kalau berbanding ni sebelah-sebelah, kalau kita tanya orang dekat luar sana, saya rasa banyak yang pilih yang macam ni. Sebab dari segi packaging, dari segi look and feel dia, besar dia, lepas tu cantik dia dan sebagainya. Berbanding dengan yang ni. Tetapi pen ini boleh terjual 500 batang sebulan, Linda. 500 batang sehari because of the brand. Jadi kadang-kadang kita shock sendiri. Betul. Kita buat kita buat barang, kita buat produk kita kita rasa kita buat tu yang terbaik. Produk bagus, produk yang terbaik is bagus, tapi dia kena dengan dia kena ada supporting element, iaitu dari segi penjenamaan dengan sesuai dengan program kita jenama hari ini, Linda. Saya ada kawan yang buat jual makanan, bukan goreng pisang, jual cucur udang. Dia selalu makan cucur udang. Lepas tu tapi kedai yang dia beli ni, dia kata sedap, cuma dia dari segi cucur ni dia buat dia punya portion dia ni saiz ini sangat kecil. Jadi timbullah dia kata dia tak puas hati. Tak puas hati. Dia frust, dia kata let me do it. At least bila aku buat, aku makan kenyang, orang lain makan pun kenyang. Tapi kalau Linda tengok, okey, saya nak tanya Linda. Kalau Linda rasa dia punya yang sedap ni, yang portion dia besar ni dengan yang kecil ni, mana yang lebih mendapat perhatian? Tengok pada sampainya iklan tu pada saya lah. Okey, itu satu. Nombor dua, dari segi kalau makannya, dari segi jualan dia, mana yang dapat sale yang lebih tinggi, Linda rasa? Sepatutnya dia lah, sebab dia punya lebih hebat. Betul. Tetapi dekat sini dia tak buat kempen, ataupun orang tak tahu. Macam Linda kata, tak sampai iklan ni dekat dia. Tak tahu pun pasal dia. Tak tahu sebelum dia jumpa saya. And then lepas tu, yang ni tadi dia komplain, kecil lah, lepas tu mahal lah dia bagi harga dia. Jadi dia buat murah, dia buat besar, dia buat sedap kononnya. Itu yang saya kata, you ni shock sendiri saja. You buat macam ni. You boleh buat jadi macam, apa beza ini dengan ini? Yang tadi yang kecil tadi dengan yang besar tadi. Yang tadi dia buat ni, dia punya jenama ni tembam, Linda. Walaupun kecil, tapi dia punya apa ni? Dia punya pitching line, jenama dia, brand dia, dia buat apa ni? Cucur tembam. Oh, orang kata cucur tembam, dia ingat besar lah dan sebagainya. Rupanya kecil je dan sedap. Jadi
boleh kita nama dia catchy lah. Nama dia catchy untuk attract orang untuk membeli. Dan bila orang nak pergi nak beli cucuk udang ni, kalau ada 10 kedai cucuk, orang akan mudah associate dengan brand tadi, dengan jenama kita ni, Linda. Itu yang penting, ada nama yang catchy. Betul. Bagaimana dia nak menarik perhatian orang untuk beli kan. Betul, berbanding macam dia cuba letak cucur je situ. Cucur udang. Betul. Orang boleh lah nama cucur udang. Okey. Tapi dia ada nama-nama sesuatu tu. Betul. Sebab banyak juga saya tengok kalau orang jual-jual yang tepi-tepi jalan ni, dia letak nasi lemak Spiderman. Betul. Macam menarik perhatian. Betul. Orang akan nak cuba, sedap ke tidak kan. So nama-nama tu juga penting. Itu kira penjenamaan mereka. Walaupun sekecil mana perniagaan kita, penjenamaan branding pada penjenamaan kita itu sangat penting. Sangat penting. Orang kata takkan nak jual goreng pisang, nak jual kari pap, nak jual cucur, kena ada jenama. Itulah antaranya. Yang best tu, Linda, yang kecil ni tadi, yang cucur tembam ni tadi, dia buat delivery. Dia buat delivery dekat office. Dia buat delivery dekat office. Lepas tu dia bila dia cater for macam pejabat-pejabat kerajaan, bila ada meeting semua, dia provide benda ni. Dia punya specialist ni adalah yang buat kuih-kuih ni untuk dihantar ke pejabat-pejabat, Linda. Okey, bisnesnya makin berkembang, alhamdulillah. Betul, Linda. Dengan bantuan NK. Alhamdulillah. Dia kena dapatkan bantuan daripada yang profesional, yang pakar tentang ni. Okey, apa kata anda lihat ni sekejap sebelum kita cerita lebih lanjut? Anda ada masalah dengan jenama perniagaan anda? Anda perlukan khidmat bantuan profesional? Bersama saya Linda On dan NK Anwar, CEO of Unlimited Dreams. Kami akan berkongsi pelbagai cerita tentang dunia perniagaan dalam jenama hari ini. Okey, itu dia. Dah tengok tadi, jadi sekarang baru kita nak cerita lebih lanjut tentang Unlimited Branding Workshop yang dia adakan secara percuma, secara virtual. Ya, secara online. Dan ini peluang untuk anda bersama dengan Tuan Haji NK Anwar dan juga kawan-kawannya, kawan-kawan yang sudah berjayanya bersama dengan Unlimited Dreams untuk mengajar ataupun berkongsi dengan anda tentang bagaimana anda membina jenama anda. Apa lagi yang NK nak tambah tentang workshop kita ni? Linda, orang kata musim PKP tak ada bisnes. Musim PKP challenge. Jadi kita ambil inisiatif. We took the initiative. Kita rasa terpanggil untuk bantu business owner di luar sana. Just we want to help people. Kita nak bantu mereka menaikkan jenama mereka dan akhirnya dia dapat profit untuk survive, untuk bantu dia punya pekerja, family dan sebagainya. Jadi bila tak ada alasan lah, Linda. Tak ada alasan. Kau kata benda ni berbayar, kita bagi percuma. Kalau COVID-19 ni orang tak boleh keluar, PKP dan sebagainya, kita bagi online. Kalau anda di luar sana, di Sabah, di Sarawak, di Kedah, di Kelantan, di Johor dan sebagainya, anda boleh join juga. Join Telegram kami di sini. Nanti kita akan update from time to time. Yang ni tak payah bayar apa-apa. Linda. Untuk bersama dengan workshop Unlimited Branding kan. Betul. Kat situ je kita dah dengar dah penjenamaan yang tiada batasnya. Tapi apa pun jangan risau sebab mungkin yang anda nampak sebelum ni Unlimited Dreams buatkan iklan untuk Sabella, untuk Faith Fleur, untuk banyak sangatlah iklan-iklan yang dah Unlimited Dreams bawakan. Bukan saja di billboard, di TV, di radio dan sebagainya. Kalau anda punya bajet tak sampai ke tahap tu lagi pun jangan risau. Sebab sekecil-kecil anak sehingga sebesar-besar bapa, insya-Allah dapat Unlimited Dreams sama-sama bantu. Dan satu lagi, jangan pula bila anda memang dah hebat jenamanya, dah bagus, anda stop dekat situ. Don't stop. Jangan stop iklan, jangan stop buat marketing, jangan stop buat promotion dan sebagainya. Sebab kita tak nak ada jenama kita senyap sunyi sekejap. Senyap sunyi and then market share kita ataupun pelanggan kita diambil oleh orang lain. Jadi itu yang bahayanya. Kadang-kadang diorang tak sedar dalam diam-diam market share mereka yang selama ini mereka berjaya conquer dan sedikit-sedikit jenama mereka ataupun market share mereka orang lain ambil. Yeah. Maksudnya jika anda sudah mengiklankan produk anda selama ni, dah cantik dah perjalanan anda, tiba-tiba dah popular dah produk anda tu, stop sekejap lah.
Nama kita pun dah hebat, pendapatan pun dah bagus. Kita stop sekejap, waktu tengah stop tu lah produk yang lebih kurang produk anda tu ada bagus lebih sikit, ekstra sikit bagus, masuk dan ambil market anda. Dekat situ kita rugi. Kita tak nak, sama macam radio juga NK. Betul. Kita ke udara, saya seorang penyampai radio, kita ke udara, kita kalau boleh tak mau sesaat pun orang tukar channel. Betul. Kalau orang tengah dengar channel tu, saya sedang bercakap dekat radio tu, saya tak mau sedetik pun orang nak tukar channel lain lah, tak mau. Sebab tu kita nak sentiasa mainkan lagu best dan bercakap benda-benda yang best. Betul. Kalau once orang nak tukar channel, once orang nak try jenama lain, produk lain, itu kita takut dia tak kembali pada kita. Betul Linda. Kan? Itulah yang bahaya dia. And then macam Linda cakap tadi, kadang-kadang kita takut orang lain punya brand tu ataupun pesaing kita ni dia buat lebih baik. Itu tak apa kalau dia lebih baik. Kadang-kadang dia punya tu kurang, kita punya lebih baik daripada dia, tetapi dia ambil market share kita. Itu yang bahaya tu. Betul. Jadi penting untuk kita consistent. Dan keyword dia consistent dan persistent. Berterusan kita punya kempen supaya market share kita tak goyah, walaupun ada tsunami, walaupun ada COVID, orang still ingat kita punya brand, kita punya jenama di kalangan kita punya pembeli, Linda. Dan juga di kalangan kompetitor kita pun sentiasa di atas. Ya, Dan sebenarnya ni saya nak tanya Tan NK, ada dekat depan saya ni, kalau anda lihat ni, ya, betul. Ada gambar lori, lori pun ada iklankan produk juga. Dan ini semua antara sebenarnya billboard jugalah sebab dia besar. Billboard. Cuma billboard the other way round, bergerak, moving billboard. Sebab dia punya billboard ataupun outdoor punya advertising ni dia luas, Linda. Macam kita boleh bagi idea lah kepada kita punya klien, kita punya customer untuk meletakkan dia punya design ataupun logo dalam dekat kereta dia, lori dia dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu. Tapi bila waktu dia, yang tu kena datang kat kita. Sebab kadang-kadang orang buat dia tengok company A buat wrap dekat dia punya kereta, dia nak buat. Tapi dia tak tahu sebelum tu ada strategi yang kita buat. Dan strategi itu kena dapatkan daripada pakar lah. Ya, Linda. Bukan sebarang, wah dia buat macam tu, saya pun nak tiru sama juga, tak. Sebab mungkin anda punya tu lain sikit, so strategi ni takkan sama dengan jenama yang lain yang dah berjaya. So tak boleh just copycat ya. Itu yang tak jadi tu, Linda. Sebab dia tengok, dia follow, dia nampak surface je. Dia tak nampak behind the scene tu apa yang kita buat. Kita buat 10 step awal. Kita dah buat 10 step awal untuk kita pergi wrap kita punya kereta. Tetapi orang nampak yang ke-11 tu. Jadi mana mungkin you dapat the same result dan kompetitor kita dapat result yang tinggi, Linda. Macam betul. Tu. Okey, kita akan berjumpa lagi esok untuk hari ni kita dah tamat. Esok banyak lagi yang kita akan bincangkan tentang penjenamaan, tentang perniagaan dan sebagainya. Ingat, bina jenama anda bersama kami dalam jenama hari ini. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.